Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sebelum kita teruskan, aku mohon kepada kamu semua boleh bantu aku untuk mengembangkan channel ini, tekan butang subscribe, oke? Sebab ramai yang menonton tapi ramai yang lupa untuk subscribe. Subscribe itu percuma, Anda tak perlu bayar-bayar untuk bantu aku. Bantu tu lebih baik kan? Tapi tak apalah, aku tidak paksaan pun. Oke, baik. Malam ini aku direct to the point. Aku nak cerita kepada kamu semua. Jawapan kepada ramai orang tanya, kalau Anwar Ibrahim tak ambil gaji, jadi matilah Anwar Ibrahim, kata mereka. Kalau Anwar Ibrahim tak ambil gaji, apalah dia makan? Bilang diorang. Itu soalan daripada Sabahan lah. Ada juga yang tanya, kalau Anwar Ibrahim tak ambil gaji, dia jadi hamba abdi ke? Kata mereka. Ada juga yang tanya, kalau Anwar Ibrahim tak ambil gaji, apalagi dia nak beri makan kepada bini dan juga untuk membayar kehidupannya, kata mereka. Ada juga yang menanya kepada kita, kalau Anwar tak ambil gaji, bagaimana kehidupannya? Takkan dia papa ke dana pula, kata mereka. Jadi aku bantu kamu semualah. Aku cuba dapatkan sumber yang sahih, yang diterima dan telah disahkan. Bagaimana Anwar mau hidup tanpa gaji beliau? Ada ramai orang yang meneka. Kata mereka, Anwar tu banyak simpanan, Anwar tu banyak bisnes, Anwar tu macam-macam lah mereka kata. Tapi malam ini aku bagi kamu kelainan yang mungkin kamu tak pernah tahu, yang aku paparkan kepada Anda. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel, berita tanpa sempadan. Terima kasih juga kerana telah pun menekan butang subscribe. Jangan lupa bagi mereka yang belum tekan, silalah tekan butang subscribe itu untuk Anda mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya ini. Dan saya berharap Anda semua mendapat info-info yang hangat, lagi luar biasa, dan yang lebih penting ialah pendedahan-pendedahan sulit yang mungkin tidak Anda dapat di tempat yang lain, ulasan-ulasan yang menarik, juga pembongkaran-pembongkaran, penerangan-penerangan yang menarik bagi Anda semua. Saya hargai sumbangan Anda untuk channel ini. Baik, pada pagi hari ini kita nak cerita ulas lagi sekali lagi tentang Kabinet Anwar Ibrahim. Hari ini cuti yang diberikan kepada Anwar Ibrahim dan juga Agung telah pun meluluskannya untuk kita bercuti bersama-sama. Jom kita menenangkan fikiran sambil-sambil kita menunggu keputusan kabinet daripada Anwar Ibrahim. Tapi hari ini aku nak kongsi dengan kamu semua. Saya nak kongsi dengan kamu semua, maafkan saya ni selalu tersasul cakap aku, tapi kali ini saya nak cuba usahakan untuk menyebut saya, okey? Kita perbaiki diri kita. Saya nak kongsi kepada kamu semua tentang Kabinet Anwar yang akan dibuat pada bila-bila masa, diumumkan pada bila-bila masa. Tetapi saya nak kongsi dengan kamu semua satu tulisan yang ditulis oleh ahli Parlimen Pasir Gudang yang sangat saya sukai apabila beliau menulis. Hari ini beliau berkata, Anwar Ibrahim, tolong jangan lantik ahli parlimen, ada kes rasuah dalam kabinet, kata ahli Parlimen Pasir Gudang. Saya setuju dengan perkara ini. Kepada Perdana Menteri kita yang baru, iaitu Anwar Ibrahim, aku nak minta tolong, saya nak minta tolong kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya janganlah sekali-kali memilih mana-mana ahli parlimen yang mempunyai masalah kes rasuah. Tidak pedulilah. Itu daripada pembangkang kah, itu daripada kerajaan kah, itu daripada Pakatan Harapan kah, sepah-sepah yang ada kes rasuah di mahkamah, jangan sekali-kali disenaraikan dalam kabinet Datuk Seri. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim menyeru Perdana Menteri Anwar Ibrahim tidak melantik ahli parlimen yang menghadapi pertuduhan rasuah dalam kabinet. Ahli Parlimen PKR itu berkata, dia berkempen pada PRU15 berdasarkan dasar utama Pakatan Harapan untuk memerangi rasuah. Saya nak berikan pujian kepada Hassan Abdul Karim ni kerana beliau mengingat akan janji Pakatan Harapan untuk membenteras rasuah. Oleh sebab itu, salah satu reformasi yang perlu dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ialah tidak memilih
sesiapa yang ada kes mahkamah untuk dimasukkan di dalam kabinetnya, termasuklah seperti Lim Guan Eng kerana mempunyai kes rasuah di mahkamah. Dan aku fikir Anwar Ibrahim tidak akan menyeraikan beliau. Saya mohon Perdana Menteri Anwar Ibrahim supaya tidak melantik ahli-ahli parlimen yang ada kes mahkamah dalam pertuduhan rasuah dan pecah amanah menjadi menteri dalam kerajaan perpaduan. Kriteria ini hendaklah digunakan atau pakai secara adil kepada semua ahli parlimen, tidak kira dari Pakatan Harapan ataupun dari Barisan Nasional atau parti-parti gabungan politik lain yang berada di dalam kerajaan perpaduan, katanya pada hari ini. Jadi dengan itu bermaksud Zahid Hamidi tidak layak dimasukkan di dalam kabinet Anwar Ibrahim berdasarkan kepada kenyataan Hasan Abdul Karim ini, yang mana ahli-ahli parlimen yang mempunyai kes mahkamah yang belum selesai perlu disingkirkan atau perlu diketepikan, disisihkan daripada memasuki kabinet Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita nak melihat, saya nak melihat kabinet Anwar Ibrahim itu ialah kabinet yang bersih, yang benar-benar reformasi, yang benar-benar dicemburui oleh mana-mana pemimpin Malaysia sebelum ini. Hapuskan rasuah, ini janji kita, kata beliau. Antara ahli parlimen yang mempunyai kes mahkamah, termasuk Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi yang dispekulasikan oleh penyokongnya akan dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Tolonglah kami merayu Datuk Seri Anwar Ibrahim, tolonglah Perdana Menteri kita ini supaya mengambil berat cadangan daripada ahli parlimen ini supaya benar-benar menyingkirkan, menyisihkan sesiapa yang ada kes mahkamah, jangan dimasukkan di dalam kabinet. Pemimpin lain yang mempunyai kes mahkamah ialah pengerusi DAP Lim Guan Eng, Presiden Muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, dan pengerusi UMNO Sabah Bung Mukhtar Radin. Awal hari ini, Sinar Harian melaporkan ahli Parlimen Setiawangsa Nik Nazmi Nik Ahmad berkongsi pandangan sama. Menurut Nik Nazmi, beliau berkata, yang terbaik dan paling ideal, saya fikir tidak letakkan mereka yang ada kes mahkamah, kata beliau, dalam kabinet supaya tidak timbul isu kelak. Selain rakyat sangat tekankan selepas PRU 14 pada 2018 lalu hingga kini ada soal rasuah. Kita boleh katakan kes masih berjalan di mahkamah dan sebagainya, tetapi bagi saya seelok-eloknya kena whiter than white bila memegang amanah, kata Naib Presiden PKR itu. Saya setuju dengan apa yang dicadangkan oleh ahli-ahli parlimen ini, yaitu kabinet Anwar Ibrahim tidak boleh ada 4 orang yang ada kes mahkamah ini, yaitu Lim Guan Eng, Muhammad Presiden Muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, pengerusi UMNO Sabah Bung Mukhtar Radin, dan juga tentunya Presiden UMNO sendiri, yaitu Zahid Hamidi. Selain daripada itu, kluster-kluster mahkamah lain daripada UMNO juga perlulah disisihkan daripada kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu yang saya benar-benar nantikan keputusan ataupun senarai daripada Anwar Ibrahim. Walau bagaimanapun, ini semua sudah hampir menjadi kenyataan apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menyebut, Perdana Menteri kita semalam menyebut bahawa apa-apa jawatan yang diberikan kepada ahli-ahli parlimen bukan sebagai ganjaran kerana menyokong kerajaan, kata Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau kata jawatan itu diberi berdasarkan kredibiliti, berdasarkan kebolehan, berdasarkan kemampuan untuk memimpin jabatan ataupun pemerintahan tersebut. Tidak semestinya mereka adalah presiden sesuatu parti akan dipilih. Tidak akan, kata yang tular sebelum ini, tidak akan ada pemilihan menteri berdasarkan hierarki, tetapi yang dipilih ialah berdasarkan apa yang mampu mereka lakukan.
Saudara-saudara, terima kasih karena menekan butang subscribe. Terima kasih juga karena telah bersama dengan channel aku. Terima kasih karena memberikan sokongan dan telah pun memberikan komen kamu. Sila tinggalkan komen Anda berkaitan dengan isu kabinet yang perlu dibentuk oleh Anwar Ibrahim. Kita jumpa lagi. Bye-bye.